Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini Agenda Awani, saya Nazri Kaha. Hari ini merupakan hari sedih buat negara apabila dua kes yang diumumkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu satu di Johor dan satu di Sarawak, iaitu kes yang ke-358 dan juga kes 178 sudah meninggal dunia. Seorang 60 tahun dan seorang lagi anak muda berusia 34 tahun, menunjukkan bahawa kes COVID-19 ataupun COVID-19 semakin menjadi isu besar di negara kita, dan langkah yang dilakukan oleh kerajaan dengan mengarahkan perintah kawalan pergerakan ataupun movement control order satu tindakan yang tepat pada ketika ini. Kita mengharapkan situasi akan lebih baik untuk hari-hari mendatang, dan menjelang hari esok 2 minggu negara akan dikekang ataupun dikekang pergerakan rakyat Malaysia untuk memastikan penularan COVID-19 dapat dikurangkan dari 18 Mac hingga 31 Mac 2020. Tetapi dalam masa yang sama, apakah perintah kawalan pergerakan selama 2 minggu ini akan menjadi satu persoalan yang begitu tricky ataupun mengelirukan bagi kelompok tenaga kerja ataupun pekerja, sama ada di sektor awam ataupun di sektor swasta, kerana semua premis perniagaan dan juga milik kerajaan ataupun milik swasta akan ditutup kecuali perkhidmatan yang penting, iaitu 22 sektor seperti air, elektrik, tenaga dan seumpamanya yang ada dititipkan dalam perintah kawalan pergerakan. Jadi untuk melihat bagaimana kebajikan dan juga hak pekerja, majikan dan mereka yang terlibat untuk hal ini, jadi kita akan meneliti secara serius dan juga secara detail berkaitan dengan kebajikan pekerja ini. Jadi di talian melalui Skype sekarang saya bersama dengan Dato' Abdul Halim Mansor, Presiden Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia ataupun MTUC, dan juga seorang lagi Perunding Sumber Manusia, rakan saya saudara Faizal Ridwan. Ya, Datuk, dengan bermulanya awal pagi esok iaitu perintah kawalan pergerakan, jadi pekerja di negara kita akan menghadapi satu gangguan yang begitu serius, sama ada mereka akan diarahkan bekerja dari rumah ataupun 22 sektor lagi boleh bekerja yang dibenarkan oleh pihak kerajaan. Dalam masa yang sama, kita pun sudah pun mendengar berita-berita berkaitan dengan yang terkesan secara terus seperti sektor penerbangan, majikan Malaysia Airlines, Malindo dan juga AirAsia terpaksa membuat pengumuman yang begitu drastik memberikan cuti tanpa gaji kepada pekerja mereka. Apa yang boleh MTUC katakan dan juga memberi keyakinan kepada pekerja dan juga majikan di negara kita bahawa dalam perintah kawalan pergerakan ini wajar kita memikirkan semua faktor dan juga dapat mengurangkan kesan kepada kelompok ataupun golongan pekerja di negara kita. Datuk Halim. Terima kasih. Sebenarnya apabila kita menghadapi COVID-19 ini, sebelum ia dinamakan COVID-19, pihak MTUC telah menyuarakan kepada pihak kerajaan tentang seriusnya virus ini. Dalam konteks ini, kita telah cuba berbincang untuk mengadakan langkah-langkah untuk mencegah perkara ini daripada menjadi serius. Tapi apa juga saranan kita pada awal waktu itu tidak diambil kira sangat oleh pihak kerajaan. Kita telah mendengar pengumuman Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin pada lewat petang semalam, yang mana kita merasa agak terkejut kerana kita telah disarankan untuk mengambil satu tindakan yang drastik, yang mana pada saya kita merancang dan memberikan saranan agar satu badan ditubuhkan untuk mengkaji dan bagaimana menghadapi virus ini. Tetapi apa yang kita lihat, apa yang telah disarankan oleh pihak Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, ada beberapa kelebihan yang kita lihat dan ada beberapa perkara yang tidak diambil
dengan sebegitu tepat. Ya. Contohnya apabila kita menghadkan perjalanan, kita terlupa bahawa kita mempunyai lebih kurang 6 juta tenaga kerja yang tidak terlibat dengan virus COVID-19 ini. Jadi apabila kita mengisytiharkan cuti, tanda tanya yang pertama kepada pekerja ialah siapa yang membayar cuti. Ini adakah pihak majikan, pihak pekerja atau pihak kerajaan. Jadi di sini berlakunya beberapa silih faham yang tidak berapa baik dalam konteks kita menyokong tentang tindakan yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Tetapi sebagaimana yang kita harus hadapi, pekerja mempunyai tanggungjawab untuk menanggung ekonomi keluarga. Dan syarikat mempunyai tanggungjawab untuk menentukan produktiviti dan aktiviti syarikat yang membawa keuntungan dan dalam pemasaran dan persaingan pasaran. Jadi apa yang berlaku sekarang ini ialah kita dalam satu era yang tidak mengkaji yang setepatnya apa yang berlaku di Singapura, kita terpaksa hadapi bagaimana pekerja kita nak pergi ke Singapura. Dan bagaimana rasanya apabila pekerja-pekerja ini yang tidak terlindung dalam hak. Contohnya nasihat yang telah diberi menggunakan Akta Kerja 1955 adalah satu yang tidak tepat kerana akta itu mengatakan seseorang itu yang sakit dan perlu dikuarantinkan. Sedangkan pekerja-pekerja yang ada lebih 6 juta ini tidak terlibat dengan virus. Jadi langkah yang patut diambil ialah dibincangkan bagaimana untuk merancang pekerja-pekerja ini tidak akan bercuti. Contohnya syarikat seharusnya mengadakan pengangkutan persendirian untuk mengangkut pekerja mereka dan menghalang daripada pekerja berkontak, berhubung dengan orang-orang awam lain dalam pengangkutan awam. Kemudiannya, apabila sampai di tempat syarikat, pekerja ini boleh disaring untuk masuk ke tempat kerja layak atau tidak. Dan kalau tidak layak, dihantar terus ke hospital. Dan di dalam tempat kerja juga, pekerja itu akan ditentukan berehat mengikut jadual yang ditetapkan dalam kumpulan-kumpulan yang kecil. Kerana kita harus faham ada produktiviti syarikat pembuatan ini yang tidak boleh dihentikan. Ya, kerana mereka menggunakan tenaga elektrik, menggunakan sesuatu dan ada juga menggunakan IT on international contact. Jadi perkara-perkara ini yang membuatkan syarikat berbelah bagi yang akan dihadapi oleh mereka kemungkinan kerugian dalam masa 2 minggu. Jadi di sini yang mana apabila kita melihat cadangan-cadangan yang diberikan oleh agensi-agensi yang menasihatkan kementerian tidak tepat, yang mana salah satunya juga diberitahu pada hari ini bahawa pekerja-pekerja ini boleh membuat tuntutan SIP di bawah Akta Sistem Insurans Pekerjaan. Ini juga tidak tepat kerana insurans itu hanya akan dibayar kepada pekerja yang telah diberhentikan. Sedangkan pekerja sekarang ini bercuti. Jadi di sini yang mana saya bagi pihak MTUC yang bekerja daripada awal pagi sehingga sekarang masih menjawab soalan-soalan ini dan masih menunggu sesuatu jawapan di dalam perundingan antara pihak kesatuan dan pihak majikan agar dapat menentukan bahawa pekerja tidak akan hilang pendapatan mereka kerana mereka harus menanggung keluarga mereka. Dalam konteks cuti yang 2 minggu ini, kalau mereka tidak mempunyai pendapatan, ini akan menyukarkan pekerja dan yang paling besar kerugian akan berlaku di pihak syarikat kerana kerugian tidak ada produktiviti selama 2 minggu akan menentukan syarikat juga akan mengalami merundum dalam konteks kompetitif dan konteks ekonomi. Okey, terima kasih Dato' Abdul Halim. Penerangan yang jelas, kita akan terus memantau dan mendapatkan reaksi segera dari Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia. Apakah kebajikan pekerja yang diminta bercuti, sama ada bercuti bergaji, bercuti tanpa gaji,
bercuti dengan separuh gaji ataupun mendapat cuti ganti dan seumpamanya. Banyak perkara-perkara yang perlu kita lihat ataupun perlu penjelasan lebih lanjut dari pihak majikan ataupun daripada kebajikan pekerja yang termaktub dalam Akta Kerja 1955 itu. Jadi terima kasih Dato' Abdul Halim. Kita akan rehat dahulu. Selepas ini kita akan bersama saudara Faizal Ridwan, Perunding Sumber Manusia, dan juga saudara Muhammad Faisal Abdul Aziz, Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia, tentang topik yang sama, kebajikan pekerja di kala penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan ataupun Movement Control Order yang bermula awal pagi esok. Kita rehat dahulu. Susulan Perintah Kawalan Pergerakan ataupun Movement Control Order yang diarahkan oleh pihak kerajaan bermula awal pagi nanti hinggalah 31 Mac 2020, pastinya yang paling terkesan semua premis sama ada di peringkat kerajaan ataupun swasta diarah ditutup, dan penjawat awam dan juga penjawat swasta dan juga mereka yang bekerja sendiri iaitu membuka perniagaan dan sebagainya diminta tutup semua premis perniagaan mereka kecuali untuk kategori ataupun perkhidmatan penting yang berkhidmat untuk negara dan juga kerajaan, iaitu 22 sektor yang dikecualikan. Jadi bersama saya sekarang saudara Faizal Ridwan, Perunding Sumber Manusia, dan juga saudara Muhammad Faisal Abdul Aziz, Presiden ABIM. Assalamualaikum Faizal. Waalaikumsalam. Ya, Faizal, Faizal ada titipkan di Twitter berkaitan bagaimana hak kebajikan pekerja di kala 2 minggu diminta bercuti oleh pihak kerajaan pada ketika ini, iaitu sama ada mereka diminta bercuti bergaji, mereka terpaksa bekerja di rumah ataupun mereka terpaksa bercuti tanpa gaji ataupun separuh gaji dan seumpamanya. Boleh saudara Faizal jelaskan secara detail apakah yang perlu dipahami oleh pekerja dalam memastikan kebajikan mereka terjaga ketika 2 minggu pelaksanaan ini? Dalam masa yang sama perlu wujudkan keharmonian antara majikan dan juga pekerja supaya apabila habis ataupun selesai wabak ini, industri dapat bergerak, sektor pekerja dan juga sektor majikan dapat sentiasa duduk berbincang untuk memastikan kelangsungan produktiviti untuk negara pada masa akan datang. Mungkin sebagai permulaan, Faizal, silakan. Begini, saya rasa perintah kawalan pergerakan ini begitu drastik, begitu diumumkan dengan mengejut berdasarkan keperluan negara. Jadi saya rasa majikan dalam keadaan begini, majikan perlu melindungi hak pekerja lah. Itu saya titipkan sebenarnya tentang hak pekerja, terutama mereka yang bekerja buruh dan bergaji 2,000 ke bawah yang dilindungi oleh Akta Kerja 1955, iaitu mereka yang tidak dapat ahli kerja sepanjang 13 hari ini sebenarnya berhak untuk mendapat gaji penuh tanpa ada sebarang potongan kepada gaji, cuti tahunan dan juga cuti sakit mereka lah. Dan sebagai timbalan, saya rasa memang ia satu situasi yang detail untuk pihak industri, tapi memang kita pun tak bincangkan hari ini. Saya rasa ini perlu satu kompromi, mungkin di akhir tahun nanti mungkin majikan boleh untuk mengurangkan kalau ada satu macam yang kita buat bayaran bonus dan sebagainya, mungkin itu patut direview, tapi tidak boleh melibatkan gaji yang akan didapat pada akhir bulan Mac ini lah. Tetapi yang sebenarnya yang paling terkesan saya rasa ialah juga mereka yang bergaji lebih RM2,000 daripada kumpulan eksekutif dan juga profesional atau pengurusan yang tidak dilindungi oleh Akta Kerja. Akta Kerja tidak melindungi mereka. Jadi mereka ni sebenarnya majikan bergantung kepada individu secara majikan atau tertakluk kepada kontrak kerja mereka jika ada diperhentikan tentang situasi genting ini. Dan jika tidak ada, maka ia bergantung kepada budi bicara dan HR majikan, yang mana majikan boleh melakukan untuk cuti tanpa gaji. Tapi saya kira ia akan melibatkan implikasi yang besar kepada pekerja juga, kerana 13 hari ini bersamaan dengan setengah bulan kan. Jadi saya khawatir dia akan menjejaskan kehidupan pekerja-pekerja dalam kumpulan B40 lah, pasangan 40 ini.
Jadi mungkin saya rasa masanya untuk majikan menyemak semula kerja-kerja yang boleh dibuat dari rumah, maknanya mereka boleh terus digajikan, ataupun majikan boleh membayar gaji separuh, ataupun juga boleh dipertimbangkan jika macam saya katakan tadi cuti tahunan ditolak pada tahunan atau cuti sakit, ataupun juga majikan mungkin boleh mengembangkan bayangan bonus pada akhir tahun tetapi tidak selalu mencatat pada gaji akhir bulan ini. Okey, Faizal Ridwan, tunggu di Skype itu. Saya nak ke Faizal Abdul Aziz. Kebetulan nama Faizal dua orang pada petang ini. Saudara Faizal, Presiden ABIM. Faizal, kita bercerita tentang kebajikan pekerja, bagaimana negara menghadapi COVID-19, dalam masa yang sama juga industri majikan terpaksa bergelut dengan keadaan sekarang yang begitu tidak memihak kepada majikan dan juga kelompok korporat dalam hal ini. Bagi ABIM, bagaimana ini dapat menjadi satu situasi yang boleh melegakan semua pihak? Kalau boleh mereka tidak hilang pekerjaan, kalau boleh mereka juga mampu membayar bil bulanan mereka, boleh belikan makanan kepada anak-anak mereka dalam masa yang sama, dan habisnya COVID-19 kita mohon itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka boleh kembali bekerja dan dapat memberikan produktiviti yang tertinggi kepada majikan dan juga pihak syarikat. Jadi bagaimana situasi ini dapat dijelmakan di kala krisis sedang berlangsung? Faizal Aziz, silakan. Baik, terima kasih Tuan Wani. Yang pertama, kita perlu memahami dalam konteks COVID-19 ini, kesannya ialah bukan hanya dalam tempoh 14 hari yang diumumkan, tapi sudah pasti ianya akan berlarutan mungkin berbulan-bulan. Sebab itu kalau kita lihat dalam pakej rancangan ekonomi oleh bekas Perdana Menteri, diletakkan sasaran hingga September. Jadi bila mana kita bicara tentang persoalan pekerja, persoalan majikan, sudah tentu ianya satu perkara yang cukup penting kerana kesan yang tadi disebut COVID-19 ini kesannya bukan hanya dalam tempoh sebulan ataupun 14 hari terlintas larangan ataupun had pergerakan, tapi akan memakan masa berbulan-bulan. Jadi saya sebenarnya melihat kepada beberapa faktor ataupun beberapa perkara yang saya fikir penting untuk kerajaan ataupun pihak pemerintah mengambil penekanan. Iaitu yang pertama, saya fikir sudah tiba masanya untuk kerajaan facilitate untuk mereka yang mempunyai EPF ataupun KWSP untuk ada kebenaran untuk dikeluarkan amount atau jumlah kadar yang munasabah bagi mereka yang dipaksa atau yang terpaksa untuk mengambil cuti tanpa gaji contohnya, kerana sudah pasti mereka memerlukan wang untuk menstabilkan hidup dalam tempoh bulan yang ada, dan ianya bukan lagi perkara yang dipandang remeh oleh kita, tapi perlu ada kewangan backup, kewangan yang kuat untuk mereka menjaga kehidupan. Itu yang pertama. Saya fikir fasiliti ataupun bagaimana kerajaan boleh facilitate supaya akaun nombor 2 KWSP itu boleh dikeluarkan dengan keadaan segera khusus kepada mereka yang terkesan yang tadi disebut yang terpaksa untuk mengambil cuti tanpa gaji dan sebagainya. Dan yang kedua, saya fikir perkara yang paling penting juga ialah untuk anak muda, untuk generasi belia. Dalam konteks gig ekonomi, kita harus menggalakkan anak-anak muda ini terlibat secara langsung dalam gig ekonomi. Jadi untuk memastikan mereka ini terus merancangkan gig ekonomi dalam negara, mereka harus diberikan perhatian oleh pihak kerajaan. Saya ambil contoh gig ekonomi, kalau kita lihat dalam konteks gig ekonomi dunia hari ini, malah di Malaysia juga, gig ekonomi ini ialah suatu ekonomi yang berasaskan kepada trend. Saya boleh letak dua lah. Itu yang pertama, trend pelancongan ataupun berjalan-jalan lah istilahnya. Dan yang kedua, trend makan. Dan kita lihat dalam konteks ekonomi dalam Malaysia, kedua-dua ini memberi input atau memberi income yang baik untuk anak muda menstabilkan kehidupan apabila mereka ini dapat menambah income. Saya ambil contoh pelancongan, mereka ini terlibat dengan Grab. Mereka ini driver Grab atau pemandu Grab. Dan juga yang kedua, pemakanan mereka ini biasanya akan bawa GrabFood ataupun Foodpanda. Kalau melihat kepada senario COVID-19, kita melihat kesan besar kepada kedua-dua industri ini, dan sudah tentu akan memberi kesan kepada ekonomi yang saya sebut tadi. Kita hanya berbaki beberapa minit ini. Apa quick wins yang perlu dilakukan oleh pihak kerajaan dan juga pemegang taruh untuk memastikan ada win-win situation? Kita tahu di luar sana majikan mengeluh, IKS mengeluh, pekerja mengeluh. Jadi dalam keadaan yang begitu tidak menentu dan juga memerlukan maklumat yang jelas, terutamanya daripada pihak kerajaan, polisi-polisi yang perlu melegakan semua pihak. Apa yang perlu dilakukan
Kementerian Sumber Manusia, pihak kerajaan untuk memberikan keyakinan kepada pelabur, kepada majikan, kepada IKS dan juga pekerja? Saya rasa dalam masa singkat, rakyat atau pekerja dan majikan itu, syarikat memerlukan satu tindakan yang segera oleh kerajaan. Saya mencadangkan contohnya kerajaan boleh pertimbangkan contohnya untuk potongan kumpulan wang pekerja. Saya rasa untuk penangguhan pekerja akan berbunyi ini mungkin kerajaan boleh. Sebelum ini kita pakai kadar 11% dan kita telah review semak kepada 7%. Tapi untuk sepanjang bulan Mac ini saya rasa mungkin kerajaan boleh mengenakan sifar kadar supaya pekerja akan mendapat lebihan wang pada gaji mereka. Kemudian kita juga rasa kerajaan boleh untuk bantuan sara hidup untuk kerajaan mempercepatkan atau menambah. Sebab kebanyakan golongan pekerja ini adalah penerima bantuan sara hidup untuk kumpulan B40. Dan juga untuk masa tukar ini memandangkan kumpulan M40, pertengahan 40 tidak akan mendapat banyak gaji. Sebab mereka mungkin dikenakan sudah bergaji, mungkin kerajaan boleh memperluaskan segmentation kepada golongan B40 dengan keadaan yang lain. Dan juga untuk industri, untuk majikan, mungkin kerajaan boleh mengenakan pelbagai insentif dan juga kadar supaya lebih adil untuk penilaian pertawanan nafas. Okey, terima kasih Faizal Abdul Aziz, terima kasih Faizal Rizwan. Begitu bermakna ulasan anda dan juga beberapa alternatif ataupun solusi yang cuba diberikan kepada kerajaan dan juga pemegang taruh dalam hal kita melihat apakah kebajikan, apakah akan jadi kepada pekerja kita dalam kita melalui situasi yang begitu kritikal, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan dan COVID-19 yang mungkin memakan masa bukan berbulan, mungkin hinggalah tahun hadapan dan seumpamanya. Terima kasih semua panel kita yang kita dapatkan ulasan mereka melalui Skype sebentar tadi. Itu sahaja masa yang kita ada pada malam ini. Sekian Agenda Awani, jumpa lagi.